Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat. Kali ini kita akan teruskan perbincangan ataupun tips-tips menjawab kertas 2 bahagian C bagi kertas model SPM terbitan Sasbadi ini ya. Set 1. Kita lihat untuk kertas 2 bahagian C ini kita ada 15 markah. Okay. Hanya perlu jawab satu soalan ya daripada 2. Jika kamu menjawab kedua-dua soalan, markah yang tertinggi akan dipilih lah. So, kita lihat soalan pertama di bahagian C ini. Dia ada jadual. Jadual di ruang jawapan menunjukkan jisim sekumpulan atlet di sebuah pusat sukan negara. Lengkapkan jadual di ruang jawapan. Jadual dia macam ni. Okey. Dia bagi jisim, taburan jisim, bagi kekerapan, sempadan atas dan kita kena isilah ya. Okey. Lepas tu kita kena gunakan kertas graf yang disediakan. Berdasarkan jadual itu nanti kita kena bina OGIF. Okey. Seterusnya kita menentukan median, julat antara kuartil dan persentil. Mari kita lihat soalannya. So, ni kita punya jadual. Okey, senang sahajalah. Untuk sempadan atas, kamu hanya lihat nombor yang belah kanan ni lah, 44, had atas. Semua had atas ni kamu lihat, kamu tambahkan 0.5. Okey, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5 dan 74.5. Untuk kekerapan longgokan, kita hanya menambahkan nombor kekerapan. Okay. Sifar, sebelum dia tak ada apa-apa kan. So, sifar lah carry sifar. Lepas tu, sifar tambah 3. 3. Okay. Cikgu gunakan pen. Bagi kamu nampak flow dia. Kita tambah. Kita carry nombor tu. Okay. Next, 0 tambah 3. Kita dapat 3. Okay. Next, 3 tambah 6. Kita dapat 9. Okay. 9 tambah 12. Kita dapat 21. Seterusnya 21 tambah 10, kamu akan dapat 31. 31 tambah 5, kamu dapat 36 dan seterusnya 36 tambah 4, kamu dapat 40. So, untuk mendapat markah bagi jadual ini, 2 markah di mana kamu perlu betul semua bahagian sempadan atas, 1 markah. Kalau kamu ada salah 1, terus kosong lah. Kekerapan longgokan ni pun semuanya betul 1 markah. Tak boleh salah langsung. Kalau kamu tersalah 1 pun jadi kosong ya. Okey, untuk soalan yang kedua, kita akan guna kertas graf yang disediakan lah. Selepas tu kita bina satu OGIF. Okey. Ini kita punya jadual. OGIF yang kita akan dapat bentuk macam ni. Okey. OGIF ini kita kena lukis bawah ini, bahagian bawah ni adalah sempadan atas. Kalau kamu perasan 44.5 sehingga 74.5 itu adalah semua nilai sempadan atas yang ada. Okey, kita mula memang kosong. Tapi yang pertama kita start terus 44.5. Ambil je terus nilai 44.5 tu. Okey, untuk paksi Y kekerapan longgokan, dia tak ada beri skala. So, kita boleh pilih yang sesuai lah. Jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar lah. So, kita agihkan kosong hingga maksimum 40 kan. Kita buatlah selang-selang 5. Okey, 5, 10, 15, 20. Kita nak memenuhi sekurang-kurangnya 3/4 daripada kertas graf. Lebih baik kalau penuh seluruh graf. Okey. Seluruh kertas graf tu penuh lagi baiklah. So, kita gunakan skala 5. Okey. 5. Next, kamu kena tandakan semua plotting itu bila 44.5 kekerapan longgokan dia kosong kat sini. 49.5 di sini. 3. Okey. 9. 21. Kamu tandakan. Tandakan sahaja dan kamu gariskan guna tangan kamu. Jangan guna pembaris. Smooth je lengkuk dia guna pensel. Okey. So, markah ada di sini. 1 markah bila paksi kamu betul. Okey. 1 markah pada titik yang dilukis dengan tepat. Plotting tu, koordinat dia tepat. 1 markah bila lengkuk smooth, lancar, dia licin je smooth dia. Okey. 1 markah. So, 3 markah untuk lukisan OGIF ini. Seterusnya daripada graf OGIF kita akan menentukan median. So, median di sini adalah separuh daripada data 40 orang. Separuh daripada 40 orang ini adalah 20. Okey, so 20 kita tarik ke graf kita, garisan biru ni, tengok ke bawah, kita akan dapat 59. So, daripada graf, median adalah 59. Okey. Ya, dia kurang satu petak kecil je ni, 59. Next, untuk julat antara kuartil, kamu perlukan Q1 dan Q3. So, Q1 adalah 1/4 daripada 40, iaitu 10, yang warna kuning ni. Tarik ke graf kamu dan pergi ke paksi X di bawah ni, jisim. So, kita dapat kuartil pertama 55. Kuartil ketiga adalah 3/4 daripada 40, iaitu 30. Tarik pada graf, turun ke bawah 64. Okey. So, kuartil ketiga kita 64.
Maka julat antara kuartil 64 tolak 55, kita dapat 9. Okey, itu adalah julat antara kuartil. Seterusnya persentil ke 85, maksudnya 85% daripada 40, itu adalah 34 orang. Okey, 85% darab 40. Pada 34 dipaksi kekerapan longgokan, kamu tarik pada graf ke bawah, dapatlah 67.5. Itu adalah nilai bagi persentil ke 85. Okey? So, markah dia 1 untuk median, 1 untuk julat antara kuartil, 1 untuk persentil ke 85. Okey? Seterusnya, Rajah menunjukkan tapak lintasan larian di dalam stadium itu yang digunakan oleh kumpulan atlet untuk menjalankan latihan. Bahagian A, B, C, separuh bulatan, dan D, E, F yang sebelah ni ialah 2 buah semi bulatan. Perimeter seluruh tapak itu ialah 400. Perimeter yang luar sahaja 400. Okey, sini 100, so sini pun 100. Hitung luas dalam meter persegi tapak lintasan larian itu. Okey, kita nak luas. So sekarang kita tahu sini 100, sini pun 100, keliling ni semua 400. So perimeter seluruh tapak 400, itu adalah 100 tambah 100 tambah, okey, separuh lengkuk tambah separuh lengkuk, jadinya lilitan satu bulatan lah kan. So kita terus guna 2 pi j. Okey, pi di sini kita kena gantikan 22/7. Jangan tinggalkan dalam simbol pi. Kita masukkan 22/7. Okey. Itu adalah sama dengan 400. So 100 ni kita boleh selesaikan, tolak dengan 400 dapat 200 lah. Kamu akan selesaikan pengiraan, kamu akan dapat J itu adalah 350/11 meter. Okey, bagus kita biar dalam bentuk pecahan kerana kita nak simpan ketepatan jawapan. Jangan jadikan dia perpuluhan dan kamu bundar. Bila kamu dah bundar awal-awal, jawapan akhir kamu akan terjejas di mana dia akan tak tepat lah. Okey. So luas tapak adalah 100. Okey, jari kita 350/11. So diameter adalah tinggi DF ini. 2 kali jari. Okey, darab 100 kita dapat luas untuk ACDF. Untuk bulatan ni pula, kita terus guna pi j kuasa 2. Sebab dia separuh tambah separuh satu bulatan kan. So pi ni j kuasa 2 dia. Kita akan dapat 9545.45 meter persegi ataupun setara, maksudnya kalau kamu bagi dalam pecahan pun diterima. So markah dia 1 di sini, kamu gantikan rumus perimeter dengan 400 ni betul, mendapat nilai jari yang betul. Pengiraan salah satu luas ni kamu tunjukkan, kalau kamu kira berasingan salah satu pengiraan luas ini ditunjukkan dan ditambah 1 markah bagi jawapan last dia. Okey? So 4 markah. Soalan C. Rajah 8.2 ialah satu plot titik yang menunjukkan masa larian 100 meter bagi sekumpulan atlet dalam suatu latihan. Okey, berdasarkan rajah ini tentukan mod. Okey, mod ini adalah yang mana kekerapan dia yang paling tinggi. Sini. Itu berapa nilai dia? Okey, 11.1234556. Okey, 11.6 saat. Ni ya, 11.6 saat. Lambat pula keluar tanda soalnya. Okey, seterusnya peratusan atlet yang mana masa larian yang kurang daripada 11 saat. Kurang 11 saat di sinilah. Okey, kita tak ambil yang ini, tak ada orang kan. Kita ambil sini. Kurang 11 saat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang ni. So 9 orang daripada jumlah 20 orang. Darab 100 lah. So 45%. Satu markah di sini, satu markah di sini dan satu markah di sini. Okey. So itu 3 markah. Okey, next kita tengok soalan 17. 17. Rajah 9 menunjukkan pelan bagi sebahagian daripada sebuah zoo yang dilukis pada satah kartes. Dalam pelan itu, sisi 4 PQRS dan ABCE, okay, PQRS yang ni dan ABCE merupakan 2 zon yang masing-masing mempunyai haiwan tempatan dan haiwan bukan tempatan yang dibina berdasarkan konsep transformasi isometri. Okay, transformasi isometri ini adalah penjelmaan ataupun transformasi yang mengekalkan bentuk dan saiz. Okay? Pembesaran adalah salah satu yang bukan transformasi isometri sebab dia berubah saiz. Okay? Dia kongruen sama bentuk tapi saiz dia berubah. Okay, so PQRS dan ABCE lah. PQRS yang ini dan ABCE yang sama besar ni ya. Okay, sisi 4 PQRS ialah image. Yang ini PQRS yang tidak berlorek ini adalah image. Ni adalah image bagi sisi 4 FGDE. Bagi yang ini. Okey, ini objek lah.
So, ni objek, ni image. Di bawah gabungan transformasi VW. Dan kita tahu yang PQRS dengan ABCE ini, dia adalah isometri. So, dia bukan pembesaran lah. Dia sama ada translasi, pantulan atau putaran lah. Okay? So, dia kata melalui VW. Perihal selengkapnya transformasi W dan V. Kalau kamu jumpa transformasi VW, kamu kena, dia punya transformasi itu adalah kita consider yang belakang dahulu. So, maksudnya kita ada objek. Kita ada objek. Okey, dia akan melalui transformasi yang belakang ni, W. So, sini kita punya objek adalah DEFG. Dia akan melalui transformasi W. Dan seterusnya kita mendapat image pertama, iaitu A, B, C, E. Okey, lepas tu dia akan melalui V pula. Mendapatlah image terakhir, P, Q, R, S. Okey. So, di sini kamu boleh lihatlah dia berlaku apa dulu kan. So, kita cek bagi gambarannya. Lepas tu soalan tu minta diberi luas, diberi bahawa luas kawasan berlorek ialah 125. Yang berlorek ni, yang sikit ni. Hitung luas dalam meter persegi sisi 4 PQRS. Kita nak yang PQRS. So, kita nak yang berlorek ni tambah luas objek. Okey. Kita akan dapatlah dia punya luas ni. Sebab ini adalah luas image. Luas image ni adalah yang berlorek tambah luas objek. Tak apa, nanti cikgu tunjuk ya. Okey, so kita pun jawablah. Untuk yang pertama tadi, kita tahu yang kecil ini dia membesar. So, pembesaran pada pusat, kamu lihat dia bertindih pada E. Dia ada pertindihan bentuk ni. Bentuk dia sama, saiz dia berbeza. Dia bertindih pada E. Maka E itu automatik adalah pusat pembesaran. Tak payah pening-pening cari dah. Tulis E sahaja pun boleh. Tulis E dalam kurungan 47 pun boleh. Tulis koordinat 47 pun boleh. Tak ada masalah. Dengan faktor skala 3/2. Okay, 3/2 kamu akan dapat 3/2. Kamu ukur yang panjang image. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, objek 1, 2, 3, 4. So, 6/4. So, 3/2 lah. Okay. So, yang ini W pembesaran. Lepas tu kita perhatikan dia ada putaran tau yang ini kan. Sebab dia isometri. Isometri ada 3 je. Kalau translasi, dia tak mungkin berpindah tau. Dia takkan, position dia mesti sama kalau translasi. So, out translasi. Kalau pantulan, dia mesti songsang. Tapi yang ini bukan songsang. Ni macam sedikit terpusing. So, itu adalah putaran. Okay. So, itu adalah putaran. Kita tahu putaran, kita kena cari pusat putaran. Kita ambil lah point E dengan S ni. Kalau kamu ada pembaris, kamu letak je pembaris. Kamu letakkan. Kamu tahu dia berputar macam ni. Arah jam. Okay. Pusat putaran di belah atas. Di mana pusat putaran di sini adalah -18. Arah jam 90 darjah lah. Kamu boleh test dengan yang bentuk lain. Point lain. Contoh P ni. Sambungkan ke sini. Okey. P ni partner dia adalah A. Kamu tengok. Dia akan dapat 90 darjah. So, kita punya jawapan. Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat -18. Markah dia di sini. 2 markah untuk A. B adalah 2 markah. Okey. Sebab pengiraan luas ni 3 markah. Okey, untuk kita mencari luas, kita diminta mencari luas PQRS. Okey, PQRS di sini adalah luas image ya. So, kalau kita nak tahu luas image, kita kena tahu 125 nak tambah dengan luas objek yang ni, X ni. Okey, cikgu katakan luas objek cikgu adalah X. Okey, luas image cikgu di sini adalah yang besar ni kan. Sebenarnya sama dengan X tambah 125. Cikgu gunakan LO sebagai luas objek, LI sebagai luas image. Cikgu suka ajar student cikgu macam ni. Rumus dia adalah K kuasa 2 sama dengan LILO, di mana LI per LO lah. K kita 3/2, kita kuasa 2 kan. LI, luas image kita ni adalah X tambah 125. Per luas objek kita, tak tahu pun, X. Kita jadikan dia X. Luas objek kita X, maka yang ini, yang besar ni, luas image kita ni adalah 125 tambah X. Sebab dia sama dengan luas image ni, PQRS ni. So, bila dapat macam ni, okay, apa yang kamu boleh buat? 3/2 kuasa 2, kamu akan dapat 9/4. X ini, kamu akan darabkan dengan dia. Kamu akan dapat 9/4X. Sama dengan X tambah 125. Seterusnya, kamu mencari X kan? Pindahkanlah X ni ke sebelah. Kamu akan dapat 9/4X tolak X sama dengan 125. Okey? Kamu akan dapat macam ni.
Nanti kamu dah boleh cari X. Oops, salah. Tolak X sama dengan 125. So, itu yang jalan kerja ni tunjuk ni. Okey? Ni jalan kerja ni. 3/2 kuasa 2 yang ni. 3/2 kuasa 2 ni. Okey, darab X. Dia guna A. Okey, darab A. Sepatutnya sini ada kurungan. Dia kena buat darabnya dulu. Lepas tu tolak A. So, dia pun dapat 9/4 A tolak A 125. Dia jadikan perkara rumus dia, luas yang tak tahu ni, A. Kalau cikgu jadikan X. Okey. Kita dapat A adalah 100. A ini 100. Maka luas bagi PQRS sama dengan luas ABCE. Kita kena tambahkan dengan 125 yang menjadi 225. So, 3 markah lah. 1 markah di rumus, 1 markah mencari A ataupun luas objek, 1 markah luas PQRS. 3 markah. Okey. Seterusnya, keluarga Shanti dan keluarga Chin Ling telah melawat zoo itu. Keluarga Shanti terdiri daripada 2 orang dewasa dan 4 orang kanak-kanak dan mereka telah membayar sejumlah RM132 untuk tiket masuk ke zoo. Keluarga Chin Ling pula terdiri daripada 3 orang dewasa dan 1 orang kanak-kanak dan mereka telah membayar sejumlah RM108 untuk tiket masuk ke zoo. Hitung harga tiket bagi seorang dewasa dan harga tiket seorang kanak-kanak. Okey, so untuk soalan ini kita boleh guna matriks ataupun kaedah persamaan linear serentak lah. Okay, kita andaikanlah X adalah harga untuk dewasa, Y adalah harga untuk kanak-kanak tiket dia. So, persamaan linear serentak yang terbentuk, kita tengok kepada Shanti dahulu, 2 dewasa. So, 2X tambah 4 kanak-kanak, 4Y, 132. Untuk yang Chin Ling, 3X tambah Y sama dengan 108. 3 dewasa, 1 kanak-kanak. Okey, so ini persamaan yang kita dapat. Kita boleh gunakan kaedah penghapusan ataupun penggantian. Tapi sebab cikgu memang suka penghapusan lah. So, cikgu di sini, cikgu akan membuat persamaan nombor 2 ni. Cikgu akan darabkan dia 4. Sebab cikgu nak jadikan Y ni jadi 4Y. Bila ni jadi 4Y, cikgu boleh hilangkan. Cikgu boleh mansuh, eliminate kan. Okay? So, bila persamaan 2 darab 4, cikgu dapat 12X tambah 4Y sama dengan 432. Okay. Next, apa yang cikgu buat? Persamaan yang ketiga ni, cikgu tolak dengan persamaan 1. Okey. So, persamaan yang ketiga, cikgu tunjukkannya, cikgu susun macam ni. Persamaan yang ketiga, 12X tambah 4Y sama dengan 432 kan? Persamaan 1, 2X tambah 4Y sama dengan 132. So, cikgu akan buat penolakan setiap sebutan satu persatu. 12X tolak 2X, cikgu akan dapat 10X. 4Y tolak positif 4Y, cikgu akan dapat kosong lah. So, dah hilang dah 4 ni. Dah hilang. Tu lah tujuan dia. Okay, 432 tolak 132, kita dapat 300. So, kita dapatlah cari X nanti. X 300 bahagi 10. 30. Inilah namanya kaedah penghapusan. Ya, kita nak hapuskan salah satu. So, cikgu teruskanlah, dapatlah X 30. Ya. Bila dapat X 30, kita gantikanlah ke dalam yang mudahlah. Persamaan 1 ke persamaan 2, mana-mana yang mudah bagi kamu. Kita masukkanlah X tadi. Okay, 2 darab 30 tambah 4Y sama dengan 132. So, 4Y adalah 72 sebab ni 60 kan. Pindah pergi sebelah jadi tolak. So, Y adalah 18. So, tulislah harga tiket seorang dewasa RM30. Harga tiket seorang kanak-kanak RM18. Okay, 5 markah. Okay, 1 markah kita buat, kita tulis kita punya persamaan. Okay, salah satu ditunjukkan, 1 markah. Lepas tu kita menggunakan kaedah penghapusan, 1 markah. Kita guna kaedah penghapusan 1 markah. Kita gunakan kaedah penggantian di sini, 1 markah. Kita tulis harga tiket ni masing-masing 1 markah. So, 5 markah. Okey. Seterusnya soalan C. Pengurus zoo itu ingin mewakilkan jumlah kutipan tiket zoo itu dalam model matematik dengan suatu fungsi linear Y sama dengan AX tambah B. Dengan Y sama dengan jumlah kutipan dalam RM dan X ialah bilangan bulan mulai Januari tahun 2021. Didapati bahawa jumlah kutipan sehingga bulan April dan bulan Julai masing-masing ialah 2,500 dan 3,700. Okey. So, yang pertama kita ada Januari hingga April 2,500. Lepas tu Mei hingga Julai 3,700 lah. Tentukan model matematik yang digunakan oleh pengurus zoo. Seterusnya justifikasi sama ada model matematik ini sah digunakan atau tidak. Okey, dia selit soalan model matematik di bahagian C ni ya. Dia berbagai bentuk ya.
So di sini kita tahu apabila X adalah 4. Ni kita punya fungsi kan. Dibagi tahu bila X itu adalah 4. Kita akan dapat 2500. Kenapa X ini 4? Okey, X adalah bilangan bulan mulai Januari. So Januari, Februari, Mac, April ada 4. Okey, kita punya nilai Y kutipan 2500. Kita dapat persamaan macam ni. Okey, 2500 sama dengan 4A tambah B. Okey. Bila kita ada 7, yang ini dan bulan Januari hingga bulan Julai 7 bulan lah. 7 bulan dia dapat 3700. Okey, cikgu salah faham ni. So dapatlah 3700 sama dengan 7A tambah B. Okey. Sebab ni masing-masing ya, cikgu silap baca. Didapati bahawa jumlah kutipan sehingga bulan April dan sehingga bulan Julai lah, maksudnya masing-masing. Okey, kita dapat persamaan dua-dua ni, kita buatlah penolakan. Okey, persamaan 2 kita tolak persamaan 1, kita buat kaedah penghapusan. Kali ni kita nak menghapuskan B untuk mencari A. So 3700 tolak 2500, cikgu dapat 1200. 7A tolak 4A, cikgu dapat 3A, maka A adalah 1200 bahagi 3, 400. So cikgu dah dapat dah Y sama dengan 400X. Okey, B ni apa? So untuk cari B senang je, kita gantikan A ini ke dalam persamaan 1, yang mudahlah. So kita akan dapat nilai B 900. Maka kita punya model matematik ini adalah Y sama dengan 400X tambah 900. Okey. So model matematik ini tidak sah untuk digunakan sebab bilangan pengunjung pada setiap bulan adalah tidak tetap. Bila kita guna linear, maksudnya dia nak kata bila bulan 1 permulaan sikit, naik bulan 2, okey, patutnya meningkat lagi. Meningkat sampai bulan 7. So dia assume sehingga bulan 12 makin banyak. Sebenarnya tidak. Kita tak boleh jangka macam tu ya. Okey, bilangan pengunjung pada setiap bulan adalah tidak tetap dan juga tidak mengikut fungsi linear. Dia tidak mengikut fungsi linear, okey? So tidak tak sah lah ya. So markah di sini, satu markah kita tunjukkan kita punya penggantian ni, okey? Mana-mana salah satulah penggantian ini, satu markah mendapatkan kita punya model matematik dan seterusnya mengatakan dia tidak sah digunakan berserta dia punya alasan lah, satu markah lagi. Okey? So itu sahaja untuk soalan di bahagian C. Cikgu harap video ini bermanfaat. Jika ada sebarang soalan, kamu boleh komen di ruang komen. InsyaAllah kalau ada kesempatan cikgu akan balas dan memberi penjelasan kepada kamu. Okay, thank you semua. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.